Kita ada satu segmen wawancara yang akan kita perkatakan berkenaan dengan satu larian lagi yang akan bakal diadakan di negara kita ni, iaitu larian amal anta. Tadi tertanya-tanya ada penonton di awal pagi sudah bertanya pada Mak Irah, apa sebenarnya anta, larian amal anta, apa dia anta? Ada dimaksudkan ini ada, dipastikan terus saja bersama kami di Rampai Pagi hari ini. Dan sebenarnya diberikan, kita telah pun mempunyai narasumber yang telah pun kita jemput ke studio untuk sama-sama menerangkan kepada kita ni mengenai dengan larian amal ini. Dan alhamdulillah di studio Mahirah, apa kata kita sapa saja dua narasumber yang telah pun berada di sebelah saya ni ada penonton. Kita terus sapa mereka. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Hanizam bin Haji Yaakob, merupakan seorang penyelia, dan juga Yang Mulia Tuan Nazri bin Nurul Ruzaini, juga merupakan seorang penyelia untuk larian amal anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mewakili Rampai Pagi ni Mahirah, mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke Rampai Pagi, menyerikan lagi Rampai Pagi dan terus menginspirasikan pagi penonton Rampai Pagi hari ini dengan topik yang akan dibincangkan, larian amal anta. Alhamdulillah, saya suka dengan tajuk-tajuk kita pada pagi ini kerana ia lebih kepada menjurus ke arah kesihatan, kan. Kesihatan, betul. Jadi ini yang akan kita perkatakan juga berkenaan satu lagi aktiviti kesihatan, iaitu berkenaan larian amal anta. Jadi mungkin kita akan pergi bersama dengan Tuan Muhammad Hanizam terlebih dahulu ya. Mungkin dapat mengongsikan apakah antara butiran acara larian amal anta ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi dan RTB kerana sudi menjemput kami dari pihak anta untuk memberikan peluang untuk menerangi tajuk hari ini, iaitu larian amal anta. Balik semula kepada soalan, iaitu apakah anti-charity fund run? Ianya adalah cara yang berpusatkan komiti untuk menggalakkan aktiviti fizikal dan menyokong tujuan amal yang bermakna. Ia akan diadakan di 5 Ogos ini, iaitu di Taman Suas, Bandar Seri Begawan. Kami ada menawarkan dua pilihan jarak untuk peserta, iaitu 3 km dan 5 km yang bersesuaian untuk berbagai tahap kecergasan, dari pejalan kaki santai hingga pelari berpengalaman. Ia dianjurkan bersempena dengan Bandar Aku Ceria sebagai sebahagian daripada usaha komuniti yang lebih besar untuk menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat. Salah satu sorotan anti-charity fund run adalah kerjasama dengan Pusat Promosi Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan melalui program HEAL mereka. Acara ini juga merangkumi pelbagai aktiviti menarik seperti pemeriksaan kesihatan percuma, sesi pemanasan badan dan cabutan bertuah dengan hadiah yang menarik. Pusat kepada anti-charity fund run adalah kerjasama kami dengan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam, sebuah organisasi amal yang berdedikasi untuk menyokong individu dan keperluan khas melalui pendidikan, pemulihan dan latihan. Sebahagian daripada hasil acara ini akan disalurkan kepada Pusat Ihsan untuk membantu mereka meneruskan kerja penting mereka dan menyokong komuniti keperluan khas di Brunei. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan yang biasa dan menggalakkan peserta untuk mengambilkan gaya hidup yang lebih sihat. Kesimpulannya, anti-charity fund run adalah lebih daripada sekadar cabaran fizikal. Ia adalah satu perayaan kesihatan, komuniti dan kemurahan hati. Alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup menarik sebenarnya. Saya cukup tertarik apabila dirumuskan tadi secara kesimpulan, ianya adalah merupakan satu perayaan kesihatan, komuniti dan kemurahan hati. Jadi dapat kita dengarkan juga tadi ada penonton daripada pengongsian daripada Tuan Hanizam tadi, banyak sebenarnya yang terlibat sama, di antaranya ialah Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan juga Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Jadi ini pun secara langsung dapat tadi merealisasikan juga visi Kementerian Kesihatan ke arah warga sihat. Dan seperti yang sebelumnya juga Tuan, kami ada mewawancara mengenai dengan BN on the Move. Jadi dapat tadi kaitkan macam mana kita ni sama-sama untuk menyahut dalam merealisasikan lagi sekali impian Kementerian Kesihatan untuk merealisasikan juga warga negara Brunei yang sihat dan mencapai wawasan 2035. Baiklah, untuk soalan berikutnya, mungkin ada yang tertanya kenapa ianya diadakan. Mungkin kalau boleh dikongsikan dari segi apa yang menjadikan sumber inspirasi untuk mengadakan larian amal ini, dan mungkin kalau boleh diberikan juga kepada penonton Rampai Pagi di antara objektifnya barangkali Tuan, silakan. Terima sekali. Terutama sekali ianya diinspirasi dengan mempromosikan kesihatan peribadi dan sokongan komuniti. Idea ini terinspirasi oleh pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap kepentingan aktiviti fizikal
dan keperluan untuk menenangi isu-isu sosial ketika dalam komuniti kita. Kami menyadari bahawa dengan mengabungkan acara komuniti dan popular seperti layanan santai dengan tujuan amal, kami bukan saja dapat menggalakkan gaya hidup yang lebih sehat, tetapi juga memberikan bantuan yang bermakna kepada mereka yang memerlukan. Acara ini mempunyai dua matlamat. Yang pertama sekali adalah kami ingin mempromosikan kecergasan fizikal dan kesedaran kesihatan dalam kalangan peserta. Yang mana dalam dunia yang serba pantas hari ini, ramai orang mendapati sukar untuk mengutamakan kesihatan mereka, dan kami berharap acara ini akan memotivasikan mereka untuk memasukkan senaman secara tetap dalam kehidupan harian mereka. Yang kedua ialah kami komit untuk mengumpul dana yang signifikan untuk Pusat Ihsan, sebuah badan amal yang memainkan peranan penting dalam menyokong individu dengan keperluan khas. Dengan hasil dana dari acara ini, kami berusaha untuk menyokong program pendidikan dan pemulihan mereka. Akhirnya matlamat kami adalah untuk memberikan impak positif terhadap individu yang lebih luas, menunjukkan bahawa usaha kolektif dapat membawa perubahan yang bermakna. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita boleh tahu bagaimana sebetulnya ni Tuan, dana yang dikumpulkan dari acara ini yang akan digunakan untuk menyokong inisiatif Pusat Ihsan ini? Dari dana yang dikumpulkan dari acara ini akan memainkan peranan penting dalam menyokong pelbagai inisiatif Pusat Ihsan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu dengan keperluan khas. Sumbangan ini akan diagihkan ke beberapa bidang utama yang penting untuk operasi dan program berterusan organisasi tersebut. Secara khususnya, dana tersebut akan digunakan untuk menyokong program pendidikan yang menyediakan peluang pembelajaran khusus untuk pelajar dengan keperluan khas. Ini termasuk pemberian untuk bahan pengajaran, sumber pendidikan dan latihan untuk pendidik. Selain itu, sebahagian daripada dana tersebut akan menyokong perkhidmatan pemulihan seperti terapi dan latihan vokasional yang penting untuk membantu individu membangunkan kemahiran penting dan mencapai tahap berdikari yang lebih tinggi. Tambahan lagi, dana tersebut akan menyumbang kepada kos operasi Pusat Ihsan, memastikan kemudahan mereka diselenggara dengan baik dan program-program mereka terus berjalan lancar. Dengan mengarahkan hasil daripada acara ini ke bidang-bidang penting, kami berusaha untuk meningkatkan kualiti sokongan yang disediakan oleh Pusat Ihsan dan memastikan perkhidmatan mereka dicapai oleh seramai mungkin individu. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau tadi boleh beralih terus kepada narasumber kita yang berikutnya, Tuan Nazri. Kami percaya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang yang akan diungkayahkan semasa semasa acara ini nanti. Contoh saja mungkin rasanya seperti kebiasaannya ada saja mungkin ada diadakan pemeriksaan kesihatan dan juga sesi pemanasan badan dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan untuk khususnya untuk larian amal anta ni. Silakan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Rampai Pagi atas sambutan. Mengenai soalan tersebut, Anta Charity Fun Run ini menampilkan pelbagai aktiviti yang direka. Ianya untuk selaras dengan misi kami dalam mempromosikan kesihatan dan juga kesejahteraan. Pemeriksaan kesihatan itu adalah percuma, adalah salah satu komponen utama acara ini. Ianya memberikan peserta maklumat yang berharga tentang status kesihatan mereka. Pemeriksaan ini merangkumi saringan asas seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, dan juga tahap glukosa yang akan dijalankan oleh pihak profesional kesihatan. Dengan menawarkan perkhidmatan ini, kami bertujuan untuk menggalakkan peserta mengambil tingkah langkah proaktif dalam menguruskan kesihatan mereka. Manakala sesi pemanasan badan adalah salah satu ciri penting acara ini, ianya memastikan peserta bersedia secara fizikal untuk larian. Sesi-sesi ini akan diketuai oleh pakar kecergasan yang membimbing peserta melalui senaman yang akan meningkatkan kelenturan, mencegah kecederaan dan meningkatkan prestasi keseluruhannya. Rutin pemanasan badan bukan sahaja mempersiapkan peserta untuk cabaran fizikal, tetapi juga menekankan kepentingan persediaan yang betul bagi mencegah kecederaan. Kedua-dua aktiviti ini menyokong matlamat yang lebih luas lagi untuk kami memupuk budaya kesihatan dan kesejahteraan. Dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses dan berpeluang untuk pendidikan. Kami membantu peserta memahami kepentingan pemantauan
kesihatan secara berkala dan juga aktiviti berfizikal. Ini selaras dengan misi kami untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan meningkatkan kesedaran tentang pengurusan kesihatan secara proaktif. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit huraian ya berkenaan dengan aktiviti yang telah pun dirancang semasa pemeriksaan kesiapan Jumaat dan juga sesi pemanasan badan. Jadi itu seterusnya ni Tuan Nazri, bagaimana ni sebetulnya Anta Charity Fund Run melibatkan komuniti tempatan dan juga menggalakkan ni penyertaan dari pelbagai kumpulan ni. Ianya Anta Charity Fund Run ini direka untuk menjadi inklusif dan menarik bagi seluruh komuniti. Untuk mencapai ini, kami menggunakan beberapa strategi untuk menggalakkan penyertaan yang luas. Pertama sekali, kami menawarkan 2 pilihan jarak, iaitu 3 km dan juga 5 km. Ini untuk menampung pelbagai tahap kecergasan dan juga kumpulan umur, menjadikan acara ini mudah diakses oleh keluarga individu dan kumpulan dari segala saiz lah. Usaha penyampaian kami juga termasuk kerjasama dengan klinik, organisasi kesihatan tempatan, organisasi komuniti dan juga organisasi sukan untuk mempromosikan acara ini dan menggalakkan penyertaan berkumpulan. Dengan bekerjasama dengan entiti-entiti ini, kami berhasrat untuk memupuk rasa penglibatan komuniti dan menjadikan larian santai ini satu usaha bersama. Selain itu, kami menggunakan pelbagai saluran komunikasi termasuk sosial media, media tempatan dan buletin komuniti untuk mencapai khalayak yang lebih luas dan menyediakan maklumat tentang acara ini. Pendekatan yang menyeluruh ini memastikan kami melibatkan kumpulan yang pelbagai dan menggalakkan sebanyak mungkin orang yang turut serta. Pada hari acara, kami mewujudkan suasana perayaan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik bagi semua peringkat umur. Ini membantu meningkatkan pengalaman keseluruhannya dan memastikan larian santai ini menjadi satu acara yang diminati dan dinikmati oleh semua yang terlibat. Alhamdulillah, rasanya memang cukup teratur sekali perancangan dan juga dari segi objektif dan sebagainya telah pun dirancang oleh komiti ya. Dan mungkin Tuan kalau boleh diterangkan kepada penonton Rampai Pagi di atas kebertasan waktu, kita telah pun sampai ke penghujung soalan penghujung ni Tuan. Mungkin yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini mungkin ada yang bercerita ni Mahir Rashid, jualnya macam mana kan ikut ataupun macam mana kalau aku akan menyokong larian ni, mungkin boleh diterangkan ya. Terdapat beberapa cara yang bermakna untuk individu menyokong dan terlibat dengan acara Anta Charity Fund Run. Cara utama untuk menyumbang adalah dengan menyertai acara itu sendiri. Sama ada Auda seorang pelari berpengalaman, berjalan kaki santai atau hanya berminat untuk menyokong dengan tujuan yang baik. Mendaftar untuk larian adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan sokongan Auda lah. Menyertai acara ini bukan sahaja menyumbang pada kejayaan keseluruhan, tetapi juga membantu meningkatkan kesedaran dan dana untuk Pusat Ihsan Amirah Al-Hajah Maryam. Dengan mengambil bahagian, Auda bukan sahaja melibatkan diri dengan aktiviti fizikal, tetapi juga membantu kami menyokong individu dengan keperluan khas melalui iuran penyertaan dan penglibatan Auda. Selain daripada menyertai, individu juga boleh menyokong acara ini dengan menyebarkan maklumat dan rangkaian mereka. Orang ramai adalah dialu-alukan datang untuk memeriahkan lagi acara. Berkongsi maklumat tentang larian santai ini melalui sosial media dari mulut ke mulut atau kumpulan komuniti akan membantu meningkatkan keterlihatan dan menggalakkan orang lain untuk turut serta atau menyumbang. Bagi mereka yang tidak dapat menyertai tetapi masih ingin menyokong tujuan ini, sumbangan boleh dibuat teruslah kepada Pusat Ihsan atau melalui inisiatif pengkumpulan dana acara ini melalui pendaftaran. Setiap sumbangan sama ada melalui penyertaan atau derma dapat membantu memberikan perbezaan yang bersignifikan. Secara ringkasnya, melibatkan diri dalam Anta Charity Fund Run dengan menyertai, menyebarkan maklumat atau menderma adalah cara-cara yang berharga untuk menyokong misi kami dan membantu memberikan impak positif kepada komuniti. Kami berharap dapat melihat seramai mungkin orang menyertai kami dalam usaha yang berbaloi ini.
Mungkin ada yang ingin bertanya ni Tuan, kalau untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut, mungkin ada laman sesawang ataupun talian yang boleh dihubungi ni, mungkin boleh dikongsikan. Anda boleh menyelari Instagram Anta Fanran Mokhtar sama Anta Brunei. Sana ada informasi lah yang kami kongsikan. Ya, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita kongsikan ya, yang mana acara ini akan bakal berlangsung pada minggu hadapan. Ya, itu ya pada 25 Ogos 2024 ya, pada hari Ahad, dan berketepatan juga ada acara Bandar Kuchria. Jadi insya-Allah lokasi akan mengambil tempat di Taman Sultan Omar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan. Jadi sasaran pesertanya seperti dikongsikan tadi, iaitu individu dari semua peringkat umur dalam komuniti setempat, dan juga anggaran peserta lebih kurang dalam 400 hingga 500 orang. Dan kalau bercakap tadi, sebut-sebut berkenaan dengan komponen acara, yang mana ianya adalah merupakan larian sejauh 3 km dan 5 km, dan juga ada juga disertakan di sana, disediakan booth pemeriksaan kesihatan ni. Ada pemeriksaan dan konsultasi dengan profesional kesihatan dan juga gerai makanan sihat. Alhamdulillah. Yang saya rasa cukup menarik ya Auda, ialah di samping kita ni, dalam pada kita ni mencapai kesihatan fizikal dan mental kita ni dengan melakukan aktiviti riadah, kita ni juga dapat beramal. Itu sebenarnya Mahirah ya. Alhamdulillah. Baiklah, daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua narasumber yang telah pun kami jemput. Alhamdulillah hari ini terjawablah persoalan kami. Tahulah sudah apa sebenarnya larian amal anta, dan kita ingin ucapkan terima kasih lagi sekali kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Hanizam Haji Yaakob dan juga Yang Mulia Tuan Nazri bin Nurul Ruzaini. Kedua-duanya merupakan penyelia untuk projek larian amal anta. Baiklah, Rampai Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.